Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Azhan, seterusnya warga-warga Kota Raja, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, jangan kita rasa jemu, jangan rasa bosan untuk menyatakan kesyukuran yang teramat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Ya, dihidupkannya kita kembali setelah dimatikannya semalam tadi sementara, dan diberinya kita peluang lagi untuk menambah lagi amalan kita, berbekalan kita nak kita bawa balik ke kampung kita nanti. Diberinya kita kesempatan untuk menambah ilmu kita, diberinya kita kesempatan untuk menambah iman kita, diberinya kita kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk membetulkan segala dosa-dosa kita, membetulkan segala-gala kesilapan kita selama ini. Jadi gitulah di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerah kepada kita, yang kalau kita nak bilang tak lalu nak bilangnya. Ya, firman-Nya dalam Quran kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terhitung oleh kamu, tak kira oleh kamu banyaknya nikmat Allah itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita bersyukur dengan nikmat Allah supaya ditambah nikmat itu kepada kita. Ya, tambah itu bukan ditambah bilangannya, ditambah keberkatan nikmat itu. Supaya Allah tambah lagi berkat nikmat itu. Allah bagi kita mata, kita bersyukur dengan mata, ditambah berkat mata itu. Dapat kita melihat perkara-perkara yang diredai olehnya sahaja. Allah bagi kita telinga, kita gunakan telinga itu dengan sebaik-baik kegunaan. Supaya dapat kita mendengar perkara-perkara yang Allah suka saja. Tidak menggunakan telinga itu dalam perkara-perkara yang Allah murkai. Allah bagi kita lidah, gunakan lidah itu untuk berkata-kata yang baik-baik saja. Untuk berzikir kepada Allah SWT, untuk baca Quran, untuk selawat dan sebagainya. Gunakan lidah itu. Jangan salah guna lidah. Jangan gunakan lidah itu untuk berdusta. Jangan gunakan lidah itu untuk mengumpat. Jangan gunakan lidah itu untuk mengadu domba dan sebagainya. Ya, begitu juga Allah bagi kita apa? Tangan. Gunakan tangan itu dengan sebaik-baik mungkin.
untuk menulis sesuatu yang baik, memegang sesuatu yang baik, membuat sesuatu yang baik, yang membina, yang memberi manfaat. Jangan gunakan tangan itu untuk mengumpat. Kerana jari boleh mengumpat tahu. Ya tak? Boleh tak jari mengumpat? Tengok dalam Facebook tu. Kadang-kadang malas nak bacanya. Mengumpat saja. Begitulah seterusnya. Segala anggota tujuh yang Allah bagi kepada kita itu gunakan sebaik-baik mungkin. Itu tanda kita bersyukur itu. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur dengan nikmat aku, nescaya aku tambah lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, salah guna, inna azabi lasyadid. Ingatlah bahawa azab aku amat pedih sekali. Tak lalu kita nanggung azab Allah Taala ya. Dalam dunia pun Allah azab. Dan kubur ni azab lagi. Bangkit al kubur ni azab lagi. Di padang mahsyar kena azab lagi. Ketika hisab ni azab lagi. Ketika meniti siratal mustaqim ni azab lagi. Sudah masuk neraka lagi dahsyat azabnya. Jadi kita mudah-mudahan dapat kita bersedia untuk kehidupan selepas kehidupan ini. Kerana kita dalam dunia ni bukan lama benar. Tak ada lama pun. Ya? Sudah ada menengok saya. Dia lah dulu katanya. Dia dah tua. Ya lah pun. Memang saya dulu daripada tuan-tuan dan puan. Jadi mudah-mudahan kita kembali kepadanya dengan rasa syukur, rasa taat, tunduk dan patuh kepadanya dengan keadaan beriman. Bila kita beriman, bahagialah kita di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dan saya minta maaf minggu sudah saya tak datang. Kenapa? Bukan saja-saja nak tuang dah. Saya minggu sudah kena menemani opah pergi ke Hospital Raja Perempuan Bainon. Tahu di mana? Kerana rawatan susulan. Saya kena pergi. Anak saya ada bawa tapi saya kena pergi kerana saya kena memimpin dia, kena tolak kata sorong dia. Wheelchair tu saya tukang tolaknya. Kuat ni tau. Boleh nolak wheelchair tau. Walaupun saya bertongkat. Tapi pagi ni tak bawa tongkat pula. Itu dia. Jadi minta maaf dia. Alright. Untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita tentang semayang. Tentang mana? Wajib khusyuk dan hadirkan hati dalam semayang tu. Bukan? Macam mana? Menyegerakan sembahyang pada awal waktu. Yang itu. Jangan muka surat lain. Kitab saya lain muka surat daripada tuan-tuan dan puan. Jawi 128. Rumi 121. Tapi saya lain. Menyegerakan sembahyang pada awal waktu. Ya, yang itu. Alright. Antara syarat memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya. Cukup waktu, jangan buat kerja lain. Dirikan sembahyang. Sebab itu bagi orang lelaki sebelum waktu berada di tempat sembahyang. Sebelum waktu sama ada di masjid atau di surau. Kerana lelaki wajib berjamaah. Perempuan tak wajib, sunat. Tapi lelaki wajib berjemaah. Ya, kalau tak berjemaah dikira dalam apa? Dalam orang yang lalai daripada dalam semayang tu. Orang yang lalai, apa Allah janjikan? Apa Allah janji bagi orang yang lalai? Neraka wail. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang semayang tetapi lalai di dalamnya. Jadi kalau tak nak nakawal, di awal waktu. Pergi ke masjid, berjemaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Itu orang lelaki, orang perempuan, kena awal waktu. Tapi tak wajib berjemaah. Tapi kalau dia berjemaah, sunat hukumnya. Boleh ya. Jadi kita nak awal waktu tu. Bagi orang lelaki, jangan seorang-seorang sembahyang di rumah. Perempuan tak apa. Orang lelaki, kalau sembahyang seorang-seorang di rumah, walaupun dia ada peluang untuk berjemaah, sembahyang itu dikira sesat. Ini hadis sudah saya baca banyak kali. Dari sini pun banyak kali saya baca. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Ini sahih tau, hadis sahih. Baca dalam kitab Sahih Muslim.
sebahagian darinya. Bukan penuh hadis tu. Sebahagian darinya. Walau annakum shallaitum, sekiranya kamu semayang fi buyutikum, di dalam rumah kamu, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, la dhalaltum, maka sesatlah kamu, ya. Orang yang meninggal sunnah nabi itu sesat. Jadi semayang seorang-seorang di rumah tu bagi orang lelaki, kalau seorang-seorang tak ada alasan, tak ada uzur, saja-saja tak siap, dia semayang sesat tu, ya. Jadi itu dah. Bagi orang perempuan tak wajib berjemaah, tapi wajib mengerjakan sembahyang di awal waktu, ya. Itu yang apa namanya? Itu yang perbuatan yang terbaik. Ditanya sahabat kepada Rasulullah, apa perbuatan yang terbaik ya Rasulullah? Jawab Nabi ialah sembahyang di awal waktu. Ya, summa ayyu. Lagi lepas itu apa ya Rasulullah? Kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Ya, wabil walidaini ihsana. Kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Kemudian lagi apa? Ditanya sahabat kepada Rasulullah. Summa ayyu, lagi apa? Selepas itu apa? Kata Nabi, berjuang di jalan Allah. Ini 3 yang terbaik. Yang pertama, sembahyang di awal waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Jadi, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang taat. Mudah-mudahan kita diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Kalau Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, apa dapat? Syurga. Allah janji, ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lagipun tuan-tuan dan perempuan, sembahyang di awal waktu ni dia antara perkara yang wajib disegerakan. Ya, wajib disegerakan. 6 perkara wajib disegerakan. Yang pertama taubat. Dah saya banyak kali dah sebut sini ni. Yang pertama taubat. Yang kedua solat di awal waktu. Yang ketiga menyelenggarakan orang yang dah mati. Yang keempat menyegerakan mengislamkan orang kafir nak masuk Islam. Segera diislamkannya. Yang keempat. Yang kelima hutang. Segera bayar. Jangan lambat-lambat. Yang keenam kalau ada naruh anak dara. Dan ada pula yang meminangnya. Dan yang meminang tu kufu dengan dia. Padan dengan dia. Maka segera dikawinkan. Jangan simpan lama-lama. Itu 6 perkara yang wajib disegerakan. Tapi nombor 1 apa? Sembahyang di awal waktu. Jangan melambat-lambatkan waktu. Melambatkan waktu tu hukumnya berdosa, tahu? Haram hukumnya. Baik. Antara syarat memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi, ialah menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya. Ya. Awal waktu. Bukan mana tu, Allah bukan apa itu. Tapi dikira ada apa? Sekira 15 minit, 20 minit dikira awal waktu lagi, ya. Masih dikira awal waktu. Kerana itu orang yang menyegerakan sembahyang itu akan memperolehi pahala. Dia akan memperoleh pahala yang besar. Yang demikian itu membuktikan kecintaan Allah terhadapnya. Dia sudah membuktikan bahawa dia cintakan Allah, Allah pun cintakan dia. Dan membuktikan juga tentang terburunya diri. Terburunya diri untuk mencari keredaan Allah. Ini nak segera. Biar kita terburu-buru mencari keredaan Allah. Jangan terburu-buru nak tengok apa? Jangan terburu-buru nak tengok wrestling. Jangan terburu-buru nak tengok drama. Jangan terburu-buru nak tengok konsert. Tapi kalau terburu-buru mencari keredaan Allah, memang disuruh pun, ya. Mencari keredaan Allah Ta'ala. Dan kasih sayangnya. Kita terburu-buru untuk mencari kasih sayang Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sabda Rasulullah SAW. Awalul waqti ridwanullahi wa akhiruhu afullah wa innal abda li yusalli salata wa lam yukhrijha an waqtiha walamma fatahu min
min awwalil waqti khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya sembahyang pada awal waktu mendapat keredaan Allah. Kalau di awal waktu Allah redha. Kalau Allah redha apa ganjaran Allah bagi? Syurga, ya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, zalika liman khasyya rabbah. Itulah bagi mereka yang takutkan Allah Taala. Allah redha dengannya dan dia pun redha dengannya. Allah redha dengan orang yang apa? Bila dah redha apa kita buat pun Allah suka. Allah tak murka, Allah tak marah. Itu nak kalau dapat keredaan Allah Taala, ya. Sembahyang dia waktu itu mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Siapa tak nak keampunan Allah angkat tangan. Angkatlah, aku tak siok kata angkat. Jadi kita ni ngaji kejap ni apa? Ngaji kejap ni apa? Untuk mencari keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya fadilat mengaji tu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semayang pun begitu dia. Ada tak minta ampun dan semayang? Ada tak kita minta ampun dan semayang? Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Di ujung apa? Wa'fu anni. Maafkan aku. Kita mula daripada minta ampun, diakhiri dengan minta maaf. Ya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi mula dengan Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Ya, warhamni, artinya apa? Rahmatilah aku. Kasihan aku. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup bagi aku. Tak cukup iman, cukupkan. Tak cukup pahala, cukupkan. Tak cukup ibadah, cukupkan. Minta cukup dengan Allah. Itu wajburni, ya. Warfa'ni, angkatlah aku. Apa yang angkat? Angkat kata pokoknya. Angkat ke mana? Angkatlah darjat aku. Ya, di akhirat ada pangkat tahu. Di syurga ada pangkat. Ada orang dapat pangkat muflihun, ada orang pangkat al-faizun, ada orang dapat pangkat ashabul yamin, ada orang pangkat al-abrar, ada orang pangkat muqarrabin. Yang mana tak ada, dia apa? Paling common, paling ke bawahnya dalam syurga esok pangkat salihin, orang soleh. Itu paling bawahnya. Di atas tu lagi tinggi pangkatnya, ya. Ini kita warfa'ni. Warzuqni. Artinya apa? Berilah rezeki kepadaku. Rezeki ni tuan-tuan dan puan-puan bukan mamam aja. Dapat ilmu tu rezeki. Dapat ketenangan jiwa tu rezeki. Dapat badan sihat tu rezeki. Dapat menantu rezeki. Dapat cucu rezeki. Semua rezeki belakang tu. Ya. Dapat semayang tu rezeki. Bukan semua orang boleh semayang. Apa saja kebaikan yang kita terima itu merupakan rezeki. Warzuqni. Ya, lagi apa? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Berilah hidayah kepada aku, petunjuk supaya kita melakukan yang terbaik aja. Apa saja kita buat, apa saja kita buat mengikut perintah Allah. Yang terbaik saja. Dan kita meninggalkan apa larangan-larangan Allah. Itu wahdini. Wa'afini. Apa itu wa'afini? Sejahterakanlah daku. Biar sejahtera iman, sejahtera anggota, sejahtera apa lagi, ibadah, sejahtera daripada penyakit. Itu sejahtera, ya. Ada ujungnya wa'fu anni. Maafkanlah aku. Mula daripada minta ampun, diakhiri dengan minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Macam orang Melayu juga. Minta ampun, minta maaf, ya. Macam itulah. Jadi itu ada minta ampun. Jadi mudah-mudahan dengan itu Allah ampunkan dosa kita. Kalau Allah ampunkan dosa kita, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, masuk neraka lah. Kalau tak ada dosa, masuk neraka ke tak? Tidak, terus masuk syurga, ya, kerana kita tak ada dosa. Yang masuk neraka ni orang ada dosa. Sebab itu dia suruh kita taubat sentiasa, ya. Sebab lepas mayang tu, kita minta ampun lagi dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sama ada dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, minta diampunkan sama sekali. Ya. Itu kita bangsa duduk antara dua sujud. Sebab itu orang duduk antara dua sujud ni, saya pelik kadang-kadang, tak ada tamakninah ada. Allahu Akbar, tu sujud balik. Apa dia minta, ya? Paling komannya satu jadilah Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Cukuplah tu, paling komannya.
Nak ada benda yang kita minta. Ini doa ni. Doa kita dalam sembahyang. Doa yang paling makbul, doa yang paling baik, doa yang paling yang dikehendaki betul ya doa dalam sembahyang lah. Mustajab doa tu. Rabbighfirli, ampunkanlah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Kalau Allah bagi rahmat kepada kita, tanda kita layak masuk syurga, tahu? Warhamni, wajburni, tadilah kabar cukupkanlah apa yang tak cukup. Kemudian tutuplah segala keaiban-keaiban aku. Kelemahan-kelemahan aku tutup. Jangan-jangan di war-warkan. Wajburni, warfa'ni, tinggikanlah pangkat aku di akhirat. Warzuqni, berilah rezeki, berbagai-bagai jenis rezeki Allah datang kepada kita. Kerana nikmat Allah tak terkira banyaknya. Semua bagi kepada kita. Wahdini, berilah hidayah supaya aku mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Itu hidayah. Wahdini, wa'afini, dan selamatkan aku, sejahterakan aku. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Ya? 8 permohonan kita. 8 permohonan kita kepada Allah SWT. Sebab itu sembahyang ni biar ada tomak ninah. Nanti kita akan baca bab tomak ninah insya-Allah ya. Sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya, tapi dalam waktu ya, bukan akhir dah lepas waktu. Dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Akhir waktu contohnya akhir zuhur berapa? Pukul 4:41 sekarang ni, 4:41. Kalau sekarang 4:30 dan lagi dapat keampunan Allah Taala. Kerana segala-gala melewat-lewatkan sembahyang tu hukumnya berdosa, tapi Allah ampunkan kerana kita sembahyang juga ya. Dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya pada waktunya, tak ada di luar waktu, tak ada pula sembahyang subuh pukul 8, sembahyang zuhur pukul 5, sembahyang asar pukul berapa? Pukul 7.40, 7.50. Dan isyaknya subuh esok pukul 9 isyak. Tak ada apa itu. Jadi jangan lepas waktu. Orang yang melepaskan waktu sembahyang tu dikira sebagai orang-orang yang melalaikan sembahyang. Ada 4 jenis lalai. Jadi minggu masa saya dah sini 2 minggu sudah saya dah cerita 4 jenis lalai. Yang pertama lalai ketika dalam sembahyang. Yang kedua lalai sembahyang di dalam waktunya. Yang ketiga orang lelaki saja, lalai daripada mengerjakan sembahyang berjemaah. Yang keempat lalai daripada menyempurnakan tuntutan sembahyang. Itu 2 minggu sudah ada saya cerita ni. Tapi 2 minggu sudah ramai yang tak datang. Ini 4 jenis lalai. Orang lalai Allah nak bagi hadiah istimewa sebenarnya. Orang yang lalai dalam sembahyang Allah nak bagi hadiah istimewa. Apa hadiahnya? Neraka wail. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang sembahyang yang lalai mereka itu di dalamnya. Itu apa nak? Wail tu bukan nama, bukannya satu neraka nama wail, bukan ya? Dia itu dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Siapa lalu Nuh yang katakan? Itu neraka wail ya. Baik. Itu kata Nabi tadi ya. Dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula. Dan dari awal waktunya. Kalau boleh awal waktu. Kalau dia ada tak boleh nak tak boleh nak elak umpamanya, terpaksa di akhir waktu, sembahyang juga. Janji dalam waktu ya. Janji di dalam waktu. Tapi kalau boleh ada lapang masa di awal waktu lah yang paling baik yang paling afdal. Dan tiada melambatkannya pula dari awal waktu. Adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Sembahyang satu waktu di awal waktunya berjemaah pula bagi orang lelaki, dia dapat faedah yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan dunia ni. Ada berapa duit dalam dunia ni? Ada berapa kilo emas dalam dunia ni? Ada berapa minyak petrol dalam dunia ni? Semua lebih baik daripada dunia ni dan isi-isinya. Siapa tanda? Angkat tangan. Di awal waktu tu. Yang pertama di awal waktu, yang kedua berjemaah.
itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, segala isinya. Itu dah waktu ya. Adalah terlalu buruk bagi seseorang mukmin, dia kata beriman. Terlalu buruk bagi seorang mukmin apabila masuk waktu sembahyang padahal ia sedang sibuk dengan kerja-kerja dunia. Waktu dah masuk dia sibuk tengok Doraemon. Waktu dah masuk dia sibuk tengok apa? David Beckham. Sibuk tengok apa? Tengok Piramli dengan Hashim Mahyun. Sibuk tengok Piramli dengan Saadiah. Waktu dah masuk. Nanti habis cerita nama orang ni kata. Yang sedap ramah ni kata. Itu urusan dunia belaka tu. Itu buruk benar kata dia. Siapa ni? Syekh Abdullah Al-Haddad ya. Buruk sangat tu katanya. Apabila masuk waktu sembahyang padahal ia sedang sibuk dengan kerja-kerja dunia. Sama dia menjaga ke apa hal dunia saja. Bukan masuk akhirat ya. Maka dia bukan saja tidak meninggalkan kerja-kerja itu, malah tidak segera mendirikan sembahyang. Bukan saja tinggalkan, patut dia sembahyang tapi dia tak sembahyang lagi masa itu ya. Patutnya dia mesti menyegerakan sembahyang. Ini dia tidak menyegerakan sembahyang. Yang difardukan Allah ke atasnya dan menggunakannya dan menunaikan sembahyang itu. Jelaslah yang demikian itu disebabkan oleh kelalaian. Taksir cakap Arabnya, cakap Melayu ni lalai ya. Kelalaian yang sudah menebal, sudah biasa, jadi budaya. Sembahyang lambat. Lain dia tertidur itu tak ada berdosa ya. Tidur tak berdosa. Tapi kalau sudah jaga saja tak nak bangkit, itu berdosa. Macam subuh. Dia tahu subuh sekarang ni pukul 6. Dia dah jaga pukul 6 tu dah jaga. Sudah dengar azan tapi nanti sikit lagi. Pukul 7 baru bangkit. Masih dalam waktu lagi. Pukul 7 masih dalam waktu lagi tau. Baru bangkit. Itu maknanya dia tidak mengutamakan sembahyang. Sudah menebal kelalaian yang sudah menebal dalam diri. Kurang matlamatnya kerana kurang makrifat. Kurang makrifat tu kurang kenalkan Allah Taala. Dia tak tahu Allah tu macam mana ya. Kurang makrifat terhadap Allah. Dia dah kenal betul Allah, dia tahu Allah tu Maha berkuasa, Allah tu Maha melihat, Allah tu Maha mengetahui, Allah tu Maha mendengar. Itu patutnya apa tu? Bila dia tahu Allah tu nampak aja, dia takkan berani melakukan maksiat. Bila kita sembahyang, sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah bagi mereka yang memujinya. Takkan kita mengumpat orang saja. Dia tahu Allah tu dengar aja apa yang kita cakap dia dengar. Jauh mendengar, dekat mendengar, bersuara mendengar, tak bersuara mendengar. Jadi tak berani kita nak berkatakan sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Kerana Allah dengar je. Ini orang betul juga. Jadi maknanya dia kurang makrifat. Tahu tapi tak sedar. Ada orang betul. Dia tahu tapi tak sedar. Kurang makrifatnya, kurang kenalan dia terhadap Allah. Dan lemah kecintaan terhadap akhirat. Dia kira dia lambat lagi kata. Umur dah 78 tapi lambat lagi aku ni mati ya. Kita tak lama lagi. Aku 50 tahun lagi baru aku mati ni kata. Pada umur sudah 78. Tahu siapa umur 78? Tak tahu. Depan tuan-tuan dan puan lah. Ada berapa lama lagi? Ada 1 tahun lagi. Kita hari berjalan boleh jengkut-jengkut. Tongkat tak bawa pula hari ni. Jerat. Jadi dia kurang kecintaan terhadap akhirat. Dia tak nak pergi akhirat, dia nak dunia aja. Itu dia ya. Menyegerakan sembahyang pada awal waktunya. Kemudian kita masuk tajuk yang lain. Haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Apa erti haram? Tuan-tuan dan puan-puan, apa erti haram? Dia ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Apa kata haram? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya, saya nak tengok ni. Kedudukannya, tak ada jawab. Ada kau orang ni? Mesti ditinggalkan. Apa ni? Ya?
Yang pertama artinya apa? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya saya nak dengar yang ni. Kedudukannya mesti perkataan tu nak ada tu. Mesti ditinggalkan. One more time bagi hafal betul-betul. Haram artinya dibuat berdosa. Ditinggalkan berpahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Bagus murid-murid tadika cikgu. Baru bagus itu haram ya. Haram melewatkan sembahyang dari waktunya. Kalau tak ada uzur. Tapi kalau kita ada hal umpamanya itu tak adalah haram ya. Minta ampun dengan Allah lah. Adapun melewatkan sembahyang hingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya, dia sembahyang juga tapi dah duduk waktu baru sembahyang, adalah haram. Dah haram tu berdosa lah. Azan dan iqamah sebelum sembahyang itu tidak harus ditinggalkan. Walaupun seorang-seorang bagi orang lelaki, dia dah tak ada cara jemaah, tak ada. Pergi satu tempat, jemaah tak ada. Dia dalam hutan umpamanya. Sampai waktu sembahyang, sunat azan ke tak? Orang lelaki, sunat azan ke tak? Sunat dia azan. Walaupun seorang-seorang dalam hutan. Tahu? Walaupun seorang-seorang di nak mancing ikan umpamanya ya. Sunat azan. Ada kiblat sunat azan. Orang perempuan tak boleh azan. Orang perempuan tak jangan azan ya. Jangan beri benar. Kalau boleh orang perempuan azan, tak merasa orang lelaki azan tau. Bila masuk waktu je timah azan. Kalau boleh lah orang perempuan azan. Dijemput dah ke kota raja ni. Azan Ning Baizura. Ning Baizura abang azan macam. Kemudian imamnya Siti Nurhaliza macam. Saya dari kampung datang ni. Dah tahu. Ini tak boleh ya. Kamat tak apa. Kamat tak apa. Tapi itu pun yang ada orang lelaki. Kalau sesama perempuan boleh kamat ya. Azan tak ada. Jadi apa? Haram melewatkan sembahyang dari waktunya ya. Ada pun mana dia tadi? Ada pun melewatkan sembahyang hingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Azan dan iqamah sebelum sembahyang itu, azan dan iqamah sebelum sembahyang tidak harus ditinggalkan. Jangan ditinggalkan walaupun seorang-seorang. Tapi azan betul-betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar dengan akbar. Ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar. Ada Allahu Akbar, Allah Akbar. Dia bukan qalqalah. Dia keluangin aja. Keluangan dari kongko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan panjang barnya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Kena betul-betul. Asyhadu alla. Jangan asyhadu alla. Mana ada waw? Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Dia waw tak ada. Ada dah orang azamnya tu. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu an, tak ada wa ya, wa tu tak ada. Jangan sebut apa wa asyhadu an, tak ada. Azan qamat tak ada wa ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, bukan asyhaduan. Asyhadu an dengung. Asyhadu anna Muhammad dengung. Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'ala shalah. Dia tak ada pedas ya. Hayya 'ala shalah. Jangan hayya 'ala shalah. Itu tak betul. Kalau hayya 'ala shalah apa artinya? Mari kita bereformasi. Ya, orang fikir Arab boleh reformasi. Tapi azan jangan reformasi pula. Hayya 'ala shalah. Mari kita mendirikan sembahyang. Hayya 'ala shalah. Boleh panjang tak apa. Hayya 'alal falah. Ini nak pedas.
hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Jangan hayya 'alal falah kalau tak pedah. Marilah kita ke kebun bunga. Itu kalau falah, falatun ya. Hayya 'alal falah, marilah kita kepada kejayaan. Jawab apa? Jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah ya. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Boleh panjang, boleh pendek. Dia sebenarnya kalau hukum panjang. Naum tu panjang. Dia macam mat arid disukun. Dia mat lin ya. Mat lin tu macam mat arid disukun. Tapi kalau panjang dia rohnya tak ada. Rohnya tak ada. Cuma hukumnya betul. Tapi tak ada roh. Tengok orang Arab tu dia apa? Dia azan macam mana? As-salatu khairum minan naum. Naum aja. Bila dengar, jaga weh. Orang Melayu macam mana? As-salatu khairum minan naum. Bertambah naum dah dia. Naum tu apa? Tidur. Jadi hendakkan roh tu. As-salatu khairum minan naum. Walaupun bukan salah ya. Walaupun yang betulnya orang Melayu. Kalau ikut tajwidnya. Tapi kalau nak ambil roh, ikut orang Arab ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu azan. Qamat pun begitu juga. Yang banyak orang salah qamat macam mana? Qad qamatis solah. Tu qad qamatis solah. Itu salah. Qad qamatis solah. Tu qad qamatis solah. Ada tu dah habis. Patutnya qad qamatis solah. Qad qam. Jangan tu lagi. Qad qamatis solah. Kalau nak sebut tu juga, jangan berhenti. Qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Itu boleh. Jangan matikan lah tu. Jangan lah, la aja. Qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Itu tak apa. Jangan qad qamatis solah, tu qad qamatis solah. Itu tak betul. Ya? Tu dah habis. Macam inilah, saya hendak ke kota raja, dia saya hendak ke kota raja. Tak faham lagi? Saya hendak ke Temiang, betul tak? Miang saya hendak ke Temiang. Tak faham lagi? Saya hendak ke Sungai Siput, lagi apa? Put saya hendak ke Sungai Siput. Ini ramai orang begitu tu. Di sini tak ada lah ya. Banyak surah-surah masjid saya ngajar begitu. Qad qamatis solah, tu qad qamatis solah. Banyak saya dengar macam tu ya. Tak betul tu. Qamat tu. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan ni, tuan-tuan ni selalu nak qamat ni ya. Qamat tu tak ada sunat tangan letak ke telinga ni, tak ada. Tak ada sunat. Azan dia. Azan sunat tangan tu tunjuk ni apa? Masuk dalam telinga ni, kemudian azan supaya suara tu tak ada tersekat-sekat keluar. Tapi qamat tak. Lurus je. Jangan tangan lebih tu, tak ada sunat. Tak ada sunat, sia-sia dia buatnya, tak dapat pahala tau. Itu dah qamat ya. Baik. Azan dan iqamah. Qamat tu iqamah lah ya. Sebelum sembahyang. Tidak harus ditinggalkan kerana keduanya adalah dihitung sebagai ayat-ayat sembahyang. Ayat syiar-syiar bukan ayat. Dihitung sebagai syiar-syiar sembahyang. Tanda-tanda orang sembahyang tu. Ada azan, ada iqamah. Azan dan iqamah juga akan mengusir syaitan dari orang yang akan bersembahyang. Habis syaitan tu lari. Bila azan dia terpancut-pancut cerit syaitan tu tau. Lari semua. Tapi dia datang balik lepas tu. Dia bukan lari terus. Datang balik. Dah habis azan datang balik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan." Artinya apa?
Apabila diseru untuk semayang, syaitan akan lari, mengundurkan diri. Lari syaitan tu. Bila bagi sebelum semayang dia baca pula qul a'udzu birabbin nas. Sebelum semayang baca qul a'udzu birabbin nas ya. Baca cerit-cerit syaitan tu. Hangus. Tapi dia bukan mati, dia hangus gitu aja. Macam kena bakar. Itu dia. Lagi satu tuan-tuan yang berjemaah, puan-puan juga yang berjemaah. Ya, jemaah biasa hanya sunat mula bergerak setelah selesai iqamah tu muazzin ya. Selesai iqamah baru sunat bangun. Dengar ke ni? Dengar ke ni? Sunat hanya selepas tamat iqamah. Bila tu? Bukan qad qamatis solat, qad qamatis solat dia terus bangun. Itu banyak yang begitu. Kerana nak menuju apa? Saf yang pertama. Dia hanya sunat bangun setelah itu hukum mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Sunat bangun hanya ketika setelah selesai selesai iqamah. Imam boleh bangun. Imam tak apa. Kerana dia nak menuju ke tempat-tempat sembahyang tu, dia bangun dulu, berdiri di tempat dia. Dia boleh. Bila qad qamatis solat tu, seruan tu berdiri, dirikanlah sembahyang tu dia qad tu. Qad qamatis solat, dirikanlah kamu akan sembahyang. Maknanya itu bukan suruh berdiri dah. Itu ikut mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain saya tak tahu. Hanya sunat setelah tamat iqamah Bilal tu, antara muazzin ya. Bagi imam boleh. Dia boleh awal-awal. Tapi yang ramainya bila dengar qad qamatis solat tu dia terus bangun. Terus. Nak menuju saf pertama, saf depan. Saya sebab jarang dapat saf depan ni. Pasal saya kadang-kadang sembahyang di belakang. Bila dah qamat saya nunggu lah. Tambah sembahyang Jumaat. Sekarang kita tengok sembahyang Jumaat tu boleh tengok qad qamatis solat dah bangun semua. Ya? Bila tak sunat dia buat apa? Makruh lah. Makruh tidak dapat dosa tapi tak dapat pahala. Tak pahala ke tak? Kalau tak, tunggulah. Ya. Itu dia. Ada bangkangan. Nak tengok ni, ada bangkangannya ni. Ini boleh terdapat dalam kitab namanya Sabilal Muhtadin. Sampai baca kitab itu tahu lah ya. Sabilal Muhtadin. Kitab ini tak ada ya. Ikut mazhab Syafi'i. Kemudian ya. Sambung lagi. Bab yang lain apa yang di atas tadi apa maknanya? Apabila disuruh untuk sembahyang, syaitan akan lari, mengundurkan diri. Kemudian wajib khusyuk dan hadirkan hati dalam sembahyang. Sembahyang tu tak khusyuk. Wajib. Ya, ada orang dalam Facebook dipertikaikannya. Dipertikai dalam Facebook tu. Ada orang tu. Dia memang dia komen yang semua tak betul aja. Semua orang tu dia sanggahnya dia. Orang tu kan. Dia tak usah sebut nama lah. Jangan ada di kalangan tuan-tuan. Macam kan ya? Mana wajib benar? Kalau wajib jadilah rukun sembahyang tu jadi apa? 14 saja. Bukan 13. Khusyuk tu. Jadi rukun. Dia bukan rukun tapi wajib khusyuk. Kerana Allah sebut dalam Quran. Aqimus solata li zikri. Itu khusyuk lah tu. Dirikanlah kamu akan sembahyang dengan mengingati aku. Kita nak dirikan sembahyang tu kerana nak mengingati Allah Ta'ala. Itu yang wajib khusyuk tu. Lagipun kalau tak khusyuk, apa dapat tadi? Orang lalai dalam sembahyang dapat apa? Ya Allah, dah saya khabar tadi. Orang lalai dalam sembahyang dapat apa? Dapat neraka wail. Siapa nak? Jadi kalau tak nak neraka wail, kena khusyuk. Orang yang khusyuk baru dapat keuntungan. Allah janjikan keuntungan. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Ayat yang pertama dalam surah Al-Mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya, mereka di dalam sembahyangnya khusyuk. Itu beruntung. Kalau beruntung dapat pangkatlah. Jadi kalau nak untung, khusyuk dalam sembahyang. Ingatkan Allah. Ingatkan Allah sentiasa aja, jangan lupa. Jangan tengah sembahyang tu ingatkan lain, ingatkan tentang filem, ingatkan apa ahli sukan, ingatkan Lee Chong Wei dan sebagainya. Sembahyang tu biar khusyuk, ingatkan Allah Taala.
Ya, kalau kita baca kitab namanya Sayyarus Salikin, saya tahu sini ada baca kitab Sayyarus Salikin. Ada baca ke tak? Ya. Bab semayang, bab semayang batin. Ada 6 perkara yang perlu ada bagi orang yang hendakkan semayang khusyuk. 6 perkara. Yang pertama at-ta'zim. Apa dia at-ta'zim? Membesarkan Allah Taala. Sebelum semayang tu kita nak semayang tu kenapa? Kerana nak membesarkan Allah Taala. Bila sebut Allahu Akbar, siapa yang besar? Allah yang besar. Bukan dia yang besar. Kita Allahu Akbar. Aku hebat aku ni. Aku yang kaji. Kita yang besar. Bukan Allah. Ini tak. Bagi Allah yang besar. Ya? Yang kedua Al-Haibah. Al-Haibah itu artinya apa? Merasakan hebat Allah Ta'ala. Merasakan Allah sahaja yang hebat. Yang lain daripada Allah semua tak hebat. Al-Haibah. Yang ketiga hudurul qalb. Artinya hadir hati. Hati sentiasa dia sedar bahawa dia tersemayang. Ini teorinya je. Saya bukan dah hadir ni ya. Ini teorinya begitulah dalam kitab tu. Nak ada rasa sedar. Hadir hati sentiasa dia sedar yang dia tengah semayang. Hudurul qalb. Yang keempat at-tafahum. At-tafahum apa dia? Faham apa yang dibaca dalam semayang. Itu at-tafahum. Kita sujud, kita faham apa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang maha suci Tuhan yang maha tinggi dan segala puji-pujian baginya. Kita pujilah Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kita rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang amat agung dan segala puji-pujian baginya. Ketika kita duduk antara dua sujud ada 8 permohonan kita tadi. Ingat tadi? Duduk antara sujud ada 8 kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 permohonan. Dia tahu. Dia minta betul-betul. Ya. Kemudian kita tengah tahiyat kita puji Allah Taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang baik, yang dimuliakan. At-tahiyyatul kita memuliakan. Yang dah lebih baik. Okay. Yang berkat, yang memberi berkat siapa? Allah Taala. Yang kebaikan semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ingatkan kita bagi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ay. Kau jangan panjang. Dengan assalamu alayka tak betul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kau terpendek aja. Dengar ke mana? Kau nak sembahyang ni. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tak betul. Kau terpendek aja. Dia bukan ada alif. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa jangan you dua harakat tak boleh. Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera wahai Nabi, mudah-mudahan dapat rahmat darinya dan dapat keberkatan darinya. Kita niatkan bahawa kita bagi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau kita semayang di Madinah. Ya, kita semayang di Madinah, ada tak Nabi depan tu? Ada tak makam Nabi tu? Dia ada depan tu. Kalau tak terasa juga itu saja tak ada khusyuk semayang kan. Patutnya mengalir air mata kita. Mengalir air mata kita. Kerana kita bagi salam kepada Nabi. Kerana ada Nabi lah kita dapat Islam. Tak ada Nabi kita tak dapat Islam pun. Lepas itu baru kita salam kepada Assalamualaikum kepada kami. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam kepada kami dan juga hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Bagi salam kepada hamba-hamba yang soleh. Kepada Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Bagi apa? Kepada Tuan Guru Haji Awang. Anak yang soleh-soleh belakang ya. Bagi salam. Seolah-olah kita bagi salam kepada mereka. Kepada Tuan Ibrahim, Tuan Man. Kepada siapa lagi? Kepada Datuk Ismail Qamus. Kemudian Penaung Kota Raja apa? Dah tak tahu. Siapa nama? Itu semua orang soleh-soleh belakang tu. Kemudian Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Habis itu baru kita mengaku kita ni hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ini ada wa ya. Azan tak ada wa. Masa tahiyat ada wa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, dan seterusnya sampai habis ya. Itu
At-tafahum, faham apa yang dibaca. Itu yang keempat tadi, at-tafahum. Yang kelima, al-haya'u. Al-haya'u. Artinya apa? Malu. Itu nak khusyuk sembahyang tu kena malu dengan Allah Ta'ala. Bukan malu nak jadi imam. Bukan malu nak pakai sorban. Bukan malu nak pakai tudung. Itu malu tak bertempat. Ini malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, malulah kalau dah umur 78 tahun pakai seluar pendek lagi. Ya, malulah kalau umur 60 pakai gaun, pakai miniskirt lagi. Malu dengan Allah Ta'ala, ya. Itu al-haya'u. Kita malu dengan Allah Ta'ala kerana Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat. Kita tak menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baik mungkin. Nak ada perasaan malu tu. Yang ke-6, ada 6 ya. Yang ke-6, syukur dan alhamdulillah. Syukur dan alhamdulillah. Syukur kita boleh sembahyang. 6. Sekali lagi. Yang pertama, at-ta'zim. Apa artinya? Membesarkan Allah. Yang kedua, al-haibah. Apa arti al-haibah? Rasakan Allah tu maha hebat. Yang ketiga, hudurul qalb. Apa artinya? Hadir hati dalam sembahyang. Sedar bahawa kita dalam sembahyang. Jangan sedar-sedar dah salam. Dah sembahyang aku dah rupanya. Dah salam ya. Tambah kalau sembahyang berjemaah. Bila amin kata, sembahyang aku rupanya. Baru sedar. Itu yang ke tiga ya. Yang keempat, at-tafahum. Ya. At-tafahum. Artinya apa? Faham apa yang dibaca. Apa yang disebut dalam Quran. Apa yang disebut dalam sembahyang. Itu at-tafahum. Yang kelima, al-haya'u. Apa arti al-haya'u? Malu. Malu dengan Allah Ta'ala. Ya, malulah dengan Allah Ta'ala. Sembahyang bagi orang lelaki. Malu dengan Allah Ta'ala. Kalau sembahyang pakai kain selai aja. Baju hidak, kepiah hidak. Sorban hidak, kepiah hidak, baju hidak, boleh ni je. Kain selai aja. Bila tanya, kenapa kamu sembahyang pakai kain selai aja? Haji Ibrahim, kenapa kamu sembahyang pakai kain selai aja? Apa jawab Haji Ibrahim? Kan sembahyang aurat antara lelaki dan aurat lelaki itu antara pusat dan lutut. Betul tak cakap tu? Betul lah tu. Ya? Aurat lelaki antara pusat dan lutut. Sebab ramai orang sembahyang pakai kain selai aja. Ya, tutup pusat, tutup lutut, antara pusat dan lutut tu, artinya sah tu. Tapi malu tidak dengan Allah Ta'ala. Cuba lepas itu, lepas sembahyang tu, pergi ke Tesco, pakai kain selai aja. Siapa dah dua angkat tangan? Saya tengok penuh. Angkat tangan, saya tengok. Pergi ke Giant, pakai kain selai aja. Pergi ke Econsafe, pakai kain selai aja. Bila tanya awak, kenapa kamu pakai kain selai aja ni? Baju hidak apa hidak? Kan aurat antara pusat dan lutut aja. Saya berani cakap apa tu? Dengan Allah boleh cakap apa tu ya? Dengan manusia, segan pula. Ya. Jadi malulah dengan Allah. Sebab kalau nak sembahyang tu kita mesti pakaian yang kemas. Yang berhias dan sebagainya. Pakai sorban. Malu dengan Allah Ta'ala. Kerana orang pakai sorban tu sembahyangnya, ya, 70 kali ganda pahalanya daripada sembahyang tak bersorban. Dengar kita main ni. 70 kali ganda. Ya, sunat bersugi. Tahu sugi? Ini sugi. Hadir pun kang tak sebut tak ada. Ini. Orang sembahyang bersugi tu 70 kali ganda pahalanya daripada orang yang sembahyang tak bersugi. Inilah sunnah yang dihina-hina oleh manusia hari ini. Ya Allah, getiknya aku tengok Ustaz Ibrahim tu. Jenis Haji Ibrahim tu getik aku tengoknya. Udah masuk orang tu masuk poket balik tu. Geni aku tengoknya. Jangan menghina sunnah Nabi ya. Baca kitab namanya Al-Jauharul Mahub. Al-Jauharul Mahub. Ada bab sugi di situ ya. Sini ada baca tak? Ada. Ada dah masuk bab sugi? Belum lagi. Ya. Ini sugi tahu. Yang paling convenient pakai kayu ini lah. Nama kayu ni kayu arak. Bukan alif ra qaf itu arak mabuk. Ini arak alif ra qaf ya. Arak. Di Turki banyak kayu ni ya. Di Turki banyak, di negara Arab banyak ni ya. Kayu arak namanya. Itu yang paling convenient. Senang tu betul letak balik ya. Itu basuh lah, jangan tak basuh pula. Dia basuh lah dan sebagainya. Sunat bersugi tu. Ketika nak baca Quran, ketika nak ngajar, ketika nak semayang, ketika nak buat apa-apa saya kebaikan. Bila berubah bau mulut tu, bersugilah. Ya.
Karena kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kulla inda solat. Kata Nabi. Sekiranya tidak menyusahkan umat aku, nescaya akan wajibkan semua orang-orang, semua orang beriman tu untuk bersugi sebelum mereka semayang. Setiap kali mereka nak semayang. Kata Nabi. Tapi dia tahu menyusahkan. Memang susah pun. Kenapa susah? Gemuk sangat hilang. Saya tak berapa kata dah sugi ni. Hilang saja. Dulu saya dari kedai tu ada jual sugi tau. Tahu siapa melakukannya? Saya seorang yang melakukannya. Ya. Dia memang pergi Mekah beli sugi juga, tapi dia memang tak pakai sugi. Hadiah orang ni. Saya banyak-banyak dah terima hadiah sugi. Tapi saya tengok dia memang tak sugi. Itu dia ya. Itu namanya bersedia, berhias dalam sembahyang. Itu al-haya'u, malu dengan Allah SWT ya. Yang keenam, apa tadi? Syukur dan alhamdulillah. Syukur kerana kita dipilih Allah bagi orang yang sembahyang ya. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Lepas sembahyang tu kita ucapkan alhamdulillah ya. Alright. Belum baca lagi tu. Wajib khusyuk tadi ya. Di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya lagi ialah menimbulkan khusyuk ya. Menimbulkan khusyuk, nak datangkan khusyuk tu nak diusahakan supaya kita khusyuk. Minta kepada Allah supaya sembahyang kita tu khusyuk. Dalam diri dengan sebaik-baiknya. Nak khusyuk tu bersedia untuk sembahyang. Itu sebab ketika nak sembahyang tu jangan ada lagi urusan-urusan dunia. Jangan ada apa-apa urusan dunia. Dengar perempuan, kalau nak sembahyang tiba-tiba tengok hari dah gelap. Hari dah gelap dia nak sembahyang ni. Sudah nak hujan. Di luar kain belum berangkat lagi. Jemuran belum berangkat lagi. Apa buat tu? Pergi angkat dulu kain dia. Selesai urusan dunia dulu ya. Angkat kain dulu. Jangan tengah sembahyang dulu. Allah kain dah angkat. Jangan begitu ya. Selesai urusan dunia. Begitu juga semua lelaki dan perempuan. Dia nak sembahyang, baru nak takbir dia tercium bau sampai macam. Gula tempoyak sampai macam. Apa buat tu? Rasa dulu baru. Kalau dah teringin benar lah, dah meleleh air lion lalu gitu. Rasa dulu. Makan sikit dulu. Betul baru sembahyang. Selesaikan urusan dunia dulu ya. Baru khusyuk. Ini di antaranya ya. Dan menimbulkan khusyuk. Kena diusahakan khusyuk ni tahu. Bukan datang sendiri aja tak maunya. Dengan itu sebab kata Tuan Guru saya, hendak khusyuk. Kamu hendaklah bersedia di tempat sembahyang kamu 20 minit sebelum waktu. Ya, ready dulu dengan zikirnya, dengan selawatnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, ready dulu bersedia untuk sembahyang. Warm up dulu, tahu warm up? Panaskan badan dulu. Kalau orang nak berlari apa? Panaskan badan dulu kan. Bila sembahyang baru dia ready. Ini tak baru lepas tengok orang bercium dalam kotak bingung tu, Allah Akbar. Baru nampak. Dah nampak gambar tengah bercium. Pasal apa? Tak ready, tak bersedia. Jadi kena disediakan. Yang menimbulkan khusyuk dalam diri dengan sebaik-baiknya. Menghadirkan hati. Hati itu nak hadir. Aku ni nak sembahyang, nak menghadap Tuhan. Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang menjadikan aku. Tuhan yang menjadikan alam ni. Tuhan yang menjadikan manusia. Tuhan yang menjadikan nabi-nabi. Tuhan yang menjadikan pemimpin-pemimpin. Aku nak menyembah dia. Menghadirkan hati. Meneliti bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan tu kena tahu. Sekurang-kurangnya Fatihah tu nak tahu lah. Ya, bila sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak tahu lah maknanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nak tahu maknanya. Di samping baca betul maknanya nak tahu. Baca pun nak betul. Yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Alham. Betul ke alham? Lam tu kalau kan? Alhamdulillahirabbil. Bel tu apa? Loceng. Bel alamin. Loceng alam ni. Betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak nampak? Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tak betul. Ya.
Dengar ni tuan-tuan, tambah sembahyang zuhur sembahyang asar dia tak bunyi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Bunyi macam betul. Tapi sebenarnya tak betul. Waqaf pindah, wasal pindah. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Yang selalunya dalam wirid tu imam pun dia buat salah betul. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tu imam ada salah. Patutnya kalau nak wasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nak mula nak berdoa tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang tu imam bunyi tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Waqaf pindah, wasal pindah. Patutnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nak wasal pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mi tu, jangan matikan mi tu. Baru betul. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia wasal pindah, waqaf pindah. Itu tak betul tu. Ini yang banyak salah ni. Kadang tu imam ada apa tu. Yang hafal-hafal Quran pun macam tu juga. Yang salah tu tak salah ni. Jadi meneliti bacaan-bacaan serta memahami makna-maknanya, merasakan rendah hati. Bila sebut Allahu Akbar, siapa yang agung? Siapa yang besar? Allah. Kita renik, apa minta? Rendah ya. Merasakan rendah hati dan rendah diri ketika di dalam rukuk. Bila dia rukuk tu kita rasa kita rendah ya. Dan sujud, lebih lagi sujud, rasa rendah. Itulah kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Allah tu maha tinggi dan segala puji-pujian baginya begitu juga rukuk. Meliputkan hati dengan kebesaran Allah. Meliputkan hati dengan kebesaran Allah. Hati itu sentiasa merasakan Allah maha besar dan kesuciannya. Allah tu maha suci, tak ada pencemaran, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Kesuciannya ketika bertakbir dan ketika bertasbih pada seluruh gerak-geri. Apa saja dibuatnya, ingatkan Allah. Sengaja nak rukuk, sengaja nak iktidal, sengaja nak sujud, bukan kebetulan ya. Dia sengaja nak rukuk, sengaja nak iktidal, sengaja nak sujud, sengaja nak duduk antara sujud. Apa dia buat antara rukun dengan rukun tu dia kena sedar. Ini saya pernah dengar, minggu sudah dah saya cerita dulu ya. Saya pernah dengar ceramah daripada Allahyarham Datuk Harun bin Din. Kenal? Abang kepada Datuk Seri Abu Hasan Al-Hafiz ya? Abang dia. Dua-duanya hafiz pakai tu. Dia kata paling koman, paling kudi, paling koyuk kalau nak khusyuk, dia kena sedar semasa takbir intiqalat. Apa takbir intiqalat? Takbir perpindahan tu. Nak rukuk tu Allah Akbar, dia sedar dia nak rukuk. Ya, dia nak iktidal, dia sedar dia nak iktidal. Sami Allahu liman hamidah, dia sedar tu, hal itu. Itu paling komannya. Yang lebih baik dia faham apa yang dia perkatakannya ya. Itu paling koman tu. Jangan sedar-sedar dah nak salam aja. Itu tak ada khusyuk namanya. Meliputkan hati dengan kebesaran Allah dan kesuciannya ketika bertakbir dan ketika bertasbih pada seluruh gerak-geri dalam sembahyang, meninggalkan segala fikiran dan lintasan hati yang berkaitan dengan urusan dunia. Jangan teringat benda-benda dunia lagi dah. Saya ni ngabur kan je. Saya pun begitu juga. Bukan suruh ikut ni ya. Don't do what I do. You do only what I say, what I tell you to do. Mana yang aku suruh, ikut. Mana yang aku buat, yang ikut. Ya? Itulah. Saya pun bukan khusyuk. No, tapi ngajar boleh kan. Ngajar boleh. InsyaAllah. Tapi saya pun tak banyak kelalaian dalam sembahyang ya. Jadi sebab itu kita kena ikut apa panduan-panduan nak khusyuk ni tadi ya. Jangan ada lintasan-lintasan, jangan ada hal-hal dunia dalam kepala kita dan membelakangi perbicaraan dalam diri pada waktu sembahyang ya. Jangan ada lain. Ini dah bilang kunci, hilang aja kunci. Di mana dia mencarinya? Bila mencarinya? Ketika tengah sembahyang. Allahu Akbar. Baru tengok. Bawa tilam apa ni Baru tengok tu. Mula cari dalam bari, cari dalam laci, cari dapur, cari tengah, cari dalam tokar, cari tengah sembahyang tu.
Tak jumpa. Oh, baru teringat. Oh, dah bawa tilap ni. Dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tilam. Ada weh. Alhamdulillah katanya. Padahal orang Alhamdulillah tu kerana dia boleh semayang. Ini dia Alhamdulillah kenapa? Kerana jumpa kunci. Bukan tuan-tuan dan puan-puan, saya lah tu ya. Itu dia. Kalau kita bergaduh dengan isteri dia, bila dapat hujah ya, bila dapat hujah nak mematahkan hujah isteri tu, tengah semayang lah. Oh, dah semayang kita hujah. Oh, baru menang kita ya. Dan sebagainya. Jadi biar ingat apa yang dibaca tu. Jangan ada lintasan hati yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan membelakangi perbicaraan dalam diri pada waktu semayang. Membelakangi. Jangan ada bercakap-cakap, jangan bersembang-sembang tengah semayang. Hendaklah segala perhatian di dalam semayang itu tertumpu hanya kepada mendirikan dan menunaikannya. Dengan baik. Semayang itu baik. Ya. Saya selalu diingatkan oleh kawan-kawan saya ketika berkursus tu. Bila nak semayang zuhur, kata ada taklimat sebelum itu. Ya, anggaplah semayang zuhur yang akan kita dirikan ini tadi semayang yang terakhir bagi kita. Ingat, asar belum tentu kita boleh semayang lagi. Yang terakhir, itulah zuhur yang terakhir. Kemudian bila semayang zuhur, asar pun betul. Ingatlah ini semayang yang terakhir bagi kita. Bujur dia betul-betul. Jadi mana yang setiap waktu kita semayang tu kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Ingat tu. Apa saja kita nak semayang, ingat itu adalah yang terakhir bagi kita. Puasa yang terakhir bagi kita. Raya yang terakhir bagi kita. Dan sebagainya. Korban yang terakhir bagi kita. Hendaklah segala perhatian dalam semayang itu tertumpu hanya kepada mendirikan dan menunaikannya dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab sembahyang dengan hati yang lalai dan tanpa khusyuk dan hadir hati adalah tiada berguna dan tiada bermanfaat sama sekali. Orang yang sembahyang tak ada khusyuk, sembahyangnya tak ada roh. Ya, orang tak ada roh, apa gelarnya? Kambing tak ada roh, apa gelarnya? Mati, orang tak ada roh tu orang mati, dia tak ada roh. Dia hidup hanya dengan roh. Bila ada roh baru dia hidup. Kalau orang tu tak ada roh, dia orang matilah. Kalau binatang yang tak ada roh, binatang mati. Binatang mati itu panggil apa? Bangkai. Binatang mati itu bangkai. Maka bangkai itu nak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak Tuhan nak ke terima? Nak ke Tuhan terima bangkai? Tak nak ya. Jadi sebab itu kita kena khusyuk supaya ada roh dalam sembahyang. Ya. Roh sembahyang itu ialah khusyuk. Ya. Ya. Sebab sembahyang dengan hati yang lalai dan tanpa khusyuk itu dan hadir hati adalah tiada berguna dan tiada bermanfaat sekali sama sekali ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Namanya Hasan, dia duduk di Basrah. Dia panggil apa? Hasan Al-Basri. Ya. Rahimahullah. Setiap sembahyang yang tiada disertai oleh hati yang hadir, maka ia lebih cepat mendapat penyiksaan. Ya, itu penyiksaan tu. Mendapat penyiksaan. Kalau tak hati-hati, hati dapat wild ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Wa innal musalli qad yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyuruha." Tiada sesuatu yang dipenuhi seseorang, tiada sesuatu yang diperolehi seseorang hamba dari sembahyangnya melainkan apa yang dibuatnya dengan akal yang penuh. Bila sedar baru dapat pahala. Kalau tak sedar tak dapat pahala ya. Akal itu berfungsi, dia sedar di tengah sembahyang. Kesedaran, bila sedar baru dapat pahala. Dan sesungguhnya seseorang yang menunaikan sembahyang itu ada kalanya bersemayang, tiadalah dicatat baginya 1/4 dari semayang itu. 1/4 pun tak dapat pahalanya. Ataupun 1/10. Usahakan 1/4, 10 pun tak ada. Kosong. Kenapa? Dia mempersembahkan bangkai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam kita menghadiahkan seorang puteri yang kudung kepada raja. Ya.
Ya, jumpa satu puteri itu, kudung kakinya, kudung tangannya, sembah kepada Raja Nazrin. Macam. Seronok ke dia nerimanya? Wahai tuanku, sembah patik beribu-ribu ampun ya, minta ampun patik beribu-ribu ampun. Ini puteri patik hadiah kepada tuanku. Tengok-tengok kudung tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada. Agaknya seronok ke dia menerimanya. Apa dapat? Dapat PJK ke lepas tu? Dapat datuk ke lepas tu? Tak ada. Dapat penjara, dapat ke tu? Menghina sultan. Ini orang betul lah. Kita menghina Allah Ta'ala. Maksudnya dicatatkan, dicatatkan baginya dari sembahyang itu sekadar ia hadir bersama-sama dengan Allah Taala. Setakat mana dia hadir, itu dicatat ya. Dan hatinya khusyuk, kata ingat kepada Allah Taala terhadapnya. Ada kalanya banyak dan ada kalanya sedikit, ada kalanya pula sedikit menurut kadar kelalaian dan kesedarannya. Hak mana dia sedar, hak itu dapat pahala. Mana tak sedar tak dapat pahala. Selain kelalaiannya dan kesedarannya. Orang yang lalai dan berangan-angan dalam sembahyang tiada dicatatkan baginya sesuatu pun daripada sembahyang itu. Kata siapa ni tadi? Hasan Al-Basri. Rajin-rajinlah anda berkhusyuk dan menghadirkan diri. Khusyuk itu menghadirkan diri di dalam sembahyang. Moga-moga Allah merahmatimu. Allah bagi rahmat kepada kita. Telitilah firman-firman Tuhan yang anda baca dalam sembahyang. Apa yang dibaca itu teliti kan. Ayat-ayat lazim itu mungkin kita tak tahu makna pun. Tapi sekurang-kurangnya Fatihah tahu tak maknanya? Tahu maknanya. Telitikan setiap ayat dalam baca Fatihah ya. Tengok di ujung tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang kamu murkai. Apa kamu murkai? Jangan bagi aku sesuatu yang kamu murkai. Apa? Yahudi. Waladdallin dan yang menyesatkan. Iaitu Nasrani ya. Jangan tunjuk kepada aku sesuatu yang kamu murkai dan sesuatu yang kamu yang kamu sesatkan. Jadi telitilah firman-firman Allah Taala itu. Baca di dalam yang dibaca dalam sembahyang, ini yang anda baca dalam sembahyang, dan jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Punya laju. Ya. Sembahyang ekspres. Ada tak orang sembahyang ekspres? Bila? Sembahyang tarawih. Punya laju ya Allah. Saya tengok dalam video tapi bukan di Malaysia ni, tempat lain tau. Punya dia laju, langsung tak ada tuan mana. Ya Allah ya. Itu tak terima dari Tuhan. Nanti ini cerita akan datang kita baca tentang tumak nina ya. Jangan cepat-cepat. Jangan baca laju-laju penuh. Sehingga luput maknanya. Ya. Macam kita baca duduk antara dua sujud. Punya dia laju bila nak minta dengan Allah Taala ya. Rabbi firli lana wa'afini Allahu akbar balik ya. Baca ke dan tak, saya pun tak tahu. Jangan sekali-kali anda membaca dengan cepat. Nescaya anda tidak akan dapat meneliti maksud-maksudnya. Ya. Adab kita dengan Tuhan pun tak ada. Kita kalau dengan raja cakap laju-laju kan. Kita dapat menghadap Sultan Nazrin Shah. Laju-laju ke bacanya? Ampun tuan puan-puan hati ada puan pati indah tak ada kampung minta tanah. Macam tu kita cakap dengan Sultan Nazrin Shah. Ini kita bercakap dengan Allah. Boleh laju-laju kan? Bukan Allah tak faham. Laju macam mana pun Allah faham. Tapi adab kita dengan Allah macam mana? Adab kita dengan Sultan macam mana? Jadi mudah-mudahan kita jaga adab dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Islam ada adab. Nak semayang ada adabnya. Nak makan ada adab. Nak tidur ada adab. Apa saja ada adabnya. Kerana agama kita mementingkan adab. Alright, akan datang kita akan baca tumak ninah dalam sembahyang. Apa itu tumak ninah? Berhenti sebentar. Ya, itu namanya tumak ninah. Ya. Alright. Ada bangkangan? Ada soalan? Dalam bacaan? Qamat, Wow tu tak ada.
Tidak, bukan haram. Bila yang sunat tu kita tak buat, maknanya makruh lah. Tak ada haramnya. Dia tak ada waw. Jadi maknanya tak dapat pahala lah. Makruh sebetulnya. Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan tak berpahala. Itu makruhnya. Jadi makruh, tak dapat pahala. Lagi? Habis? Lagi? Habis? Dah nak balik lekas tu. Saya pun nak lekas je baliknya. Opah tinggal seorang rumah tu. Okey, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.